gendang gendut tali kecapi, kenyang perut suka hati. 2-3 kucing berlari, dah berumur sedarlah diri. Kerajaan perpaduan banyak janji tapi tidak ditepati. PAS. Kuala Lumpur. Kerajaan perpaduan disifatkan sebagai senduk besa tak mengenyang, yang mana hanya menabur janji tetapi tidak ditepati, kata Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Tuan Ibrahim berkata sikap yang dipamerkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini sama dengan ketika Pakatan Harapan PH yang bertindak menabur janji-janji manis yang dilihat sukar untuk dilaksanakan. Bukan satu, malahan berpuluh janji ini dizahirkan melalui ucapan dan dibukukan dalam buku manifesto pada saban kali pilihan raya diadakan yang akan dilaksanakan oleh mereka jika terpilih menjadi kerajaan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Terbaru, kerajaan perpaduan mendakwa kenaikan harga diesel tidak dapat dielakkan demi menyelamatkan negara yang rugi akibat penyeludupan, namun PH pernah mengkritik tindakan kerajaan terdahulu yang bertindak menaikkan harga bahan api itu. Dipersembahkan angka bernilai berbilion untuk menakutkan rakyat bahwa langkah kerajaan ini adalah tindakan yang betul. Penyeludupan yang berlaku ini sangat besar kononnya. Jika benar ia berlaku sebesar itu, adakah ianya hanya dipandang sepi oleh pihak berkuasa? Tidakkah ini memberi gambaran bahwa sempadan negara ini sangat mudah dicerobohi? Selamatkah kita ketika ini? Apakah kerajaan hanya mampu berdiam diri tanpa apa-apa tindakan? Kata Tuan Ibrahim lagi. Sebelum ini, Menteri Keuangan 2, Datuk Amir Hamzah mengumumkan harga diesel di semua stesen runcit Semenanjung Malaysia ditetapkan pada kadar RM3.35 bagi setiap liter, yaitu harga pasaran tanpa subsidi bermula 12:01 tengah malam. Beliau berkata ia adalah harga pasaran tanpa subsidi berdasarkan purata bulan Mei 2024 mengikut formula Automatic Pricing Mechanism. Tuan Ibrahim berkata, sekiranya alasan kerajaan menaikkan harga diesel untuk mencegah penyeludupan, yang perlu diambil perhatian adalah meningkatkan penguatkuasaan serta menekan dan menangkap para penyeludup yang mengkhianati negara dan bukannya dengan menaikkan harga bahan api itu. Bagi meredakan amarah dan keresahan rakyat, maka kerajaan menjanjikan suatu yang agak luar biasa, yaitu menjamin tiada kenaikan harga barangan. Tidak perlu kepada pakar ekonomi, pesawah yang mengusahakan sawah pun tahu bahawa kenaikan harga diesel bakal memberi kesan domino kepada kos sarar diri rakyat. Belum pun sempat seminggu, kita sudah dengar keluhan rakyat akibat kenaikan harga barangan, katanya lagi. Tom tombak, ada ulat bulu, nasi dah masak, anak makan dulu. Turun ke sawah mengetam padi, selepas kerja jangan tak mandi. Berita hari ini, pengundi Sungai Bakap. Belum tentu kami pilih PAS, kata mereka. PAS mungkin bukan pilihan otomatik untuk pengundi pada pilihan raya kecil PRK Sungai Bakap akan datang, walaupun parti itu adalah penyandang di kerusi DUN berkenaan, kata pengundi. Mereka memberitahu The Malaysian Insight apa yang diperlukan oleh mereka ialah seorang wakil rakyat yang bukan sahaja lantang tetapi responsif kepada keperluan pengundi. Malah mereka hanya akan membuat keputusan siapa yang akan disokong selepas meneliti senarai calon.
Demikian maklum balas beberapa pengundi tempatan menjelang PRK Sungai Bakap pada 6 Julai dengan hari penamaan calon pada 22 Jun. Kerusi Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang kosong berikutan kematian penyandangnya Nur Zamri Latif 56 pada 24 Mei lalu akibat radang perut. Zamri yang merupakan yang dipertua PAS Nibong Tebal memenangi kerusi itu pada PRN Agustus lalu, menewaskan calon Pakatan Harapan Nur Hidayat C. Ros dengan majoriti 1.563 undi. PH memilih ahli akademik bersara Johari Arifin sebagai calonnya untuk PRK itu. Pemimpin berusia 60 tahun itu pernah mengajar di Nibong Tebal dan aktif dalam berbagai aktivitas sosial dan kebajikan. Pengurusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yasin berkata calon daripada gabungan itu adalah daripada PAS dan mereka dijangka menamakan calon hari ini. Pemandu lori Hamzah Nordin berkata Adun yang akan datang bukan saja perlu menyuarakan perkara-perkara dalam dewan dan media sosial, tetapi juga menangani isu-isu tempatan yang kadang-kadang mungkin remeh kepada orang luar. Antara harapannya ialah termasuk gelanggang futsal untuk belia supaya mereka mempunyai platform untuk bermain bola sepak dalaman. Katanya, kawasan lain di Nibong Tebal mempunyai gelanggang futsal tetapi tidak di Sungai Bakap. Saya tidak mempunyai banyak keinginan. Keadaan di sini agak biasa dan normal, kata Hamzah. Beliau berkata ramai pekerja tempatan mendapat pekerjaan di kawasan lain di Pulau Pinang manakala terdapat sebuah taman perindustrian di Sungai Baong berhampiran yang menawarkan kemudahan kepada masyarakat yang lebih suka bekerja berhampiran tempat tinggal mereka. Mengenai dakwaan kekurangan bekalan air yang teruk, Hamzah berkata ia tidak berlaku. Sebenarnya mereka yang tinggal berhampiran sempadan Kedah berdepan kekurangan, tetapi di Sungai Bakap kami mendapat bekalan yang stabil sekarang. Gangguan sekali-sekala mungkin 2 kali seminggu dan kebanyakannya adalah pada 5 petang hingga 7 malam, kata Hamzah. Pengundi tempatan Osman Rawa berkata seperti orang lain, penduduk di sini prihatin dengan isu harian termasuk banjir kilat. Beliau berkata bekas Adun Zamri dikenali dalam kalangan masyarakat. Kami mengenali beliau sebagai orang tempatan. Kami tidak pasti sama ada pengundi akan terus menyokong partinya PAS karena kedua-dua PH dan Perikatan Nasional PN mendapat sokongan di sini, katanya. Pendaftaran pemilih terkini menunjukkan terdapat 39.279 pengundi di kawasan itu. 39.222 daripadanya pengundi biasa dan 57 anggota polis. Pada pilihan raya Agustus lalu, Melayu membentuk 59,36% dari pengundi, Cina 22,54%, India 17,39%, dan etnik lain 0,71%. Isu kos sara hidup. Perniagaan Lim Ahwan berkata mana-mana pihak yang boleh membendung kenaikan kos sara hidup akan mendapat tempat di hati pengundi karena terdapat kebimbangan terhadap kuasa beli mereka. Ia sama ada memerlukan cara untuk mengurangkan kos atau meningkatkan kapasiti pendapatan kami supaya dapat menangani isu kos sara hidup, katanya. Lim menyarankan kerajaan coba mengurangkan bilangan pemain dalam rantaian bekalan untuk mengurangkan kos dalam logistik supaya harga barangan juga dapat dikurangkan. Pemerhati politik Ramdan Ishak dalam pada itu berkata pengurangan subsidi diesel mungkin mendorong pengundi protes untuk menyokong PN.
Tidak banyak isu setempat di Sungai Bakap, tetapi terdapat kebimbangan penurunan harga bahan api boleh mencetuskan kesan melata terhadap isu kos sara hidup. Rahmat juga berkata pengundi kini sudah bijak dan mereka mahu mempunyai pemimpin yang tulen, bukan mereka yang berdakwah tetapi bertindak sebaliknya. Anwar Musa. Apa guna kembali kepada parti yang rosak, tidak relevan, ditolak. Bekas Setiausaha Agung UMNO. Anwar Musa mempersoalkan apa gunanya kembali kepada parti yang didakwanya dirosakkan oleh jenayah pemimpinnya, tidak relevan dan ditolak rakyat. Dalam satu kenyataan di Facebook, beliau berkata, tidak perlu memberi perhatian serius terhadap kenyataan ahli Majlis Tertinggi UMNO Jalaluddin, alias bahawa parti itu sedang mempertimbangkan untuk mengambil semula beberapa bekas pemimpin dan ahli yang disingkirkan semasa pembersihan seluruh parti selepas pilihan raya umum ke-15, 2023. Terpulang pada mereka berkenaan kalau mereka mahu ke mana dalam politik. Itu hak individu. Tidak hairan bila parti yang hanya menjadi alat dan perisai bagi pemimpinnya. Tiada lagi demokrasi dalam organisasinya yang membelakangkan asas dan dasar penubuhannya, yang sudah kabur siapa teman dan siapa musuhnya, siapa murid dan siapa gurunya, malah siapa ulil amrinya. Jelas deria politik mereka telah dikembirikan perlahan-lahan, kata bekas ahli parlimen ketereh itu. Beliau berkata UMNO masih berdiam diri apabila UiTM dilabelkan sebagai apartheid dan daripada menangani isu seperti cukai, bil dan nilai ringgit yang semakin berkurangan, ahli parti sibuk mewajarkan tindakan pemimpin mereka. Tidak hairan kalau beribu-ribu cawangan terbiar dan gagal atau enggan bermesyuarat. Berjuta penyokong menukar kiblat dari satu PRU ke satu PRU. Ratusan ribu ahli tidak segan silu memilih untuk tidak ikut menjilat. Malah sebaliknya tidak takut untuk memberi pelbagai isyarat, memilih haluan sendiri dan menukar kiblat. Yang pasti, ramai yang pergi tidak akan kembali lagi, katanya. Tahun lalu, Anwar, yang pernah menjadi ahli UMNO dari 1972 hingga 2022, mengemukakan permohonan untuk menyertai PAS. Beberapa pemimpin parti terkemuka seperti bekas ahli parlimen Rembau Khairi Jamaluddin Abu Bakar, bekas ahli parlimen Tanjung Karang Noh Omar, dan Isham Jalil turut disingkirkan dalam pembersihan itu. UMNO juga turut menggantung sementara beberapa pemimpin, termasuk ahli parlimen Sembrong Hishamuddin Hussein dan bekas ketua penerangan UMNO Syahril Sufian Hamdan.